Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook, dan pada malam ni kita berbincang sikit tajuk berkenaan dengan isu yang dibincangkan di media sosial, iaitu berkenaan dengan ucapan Merry Christmas. Kalau ikut kita baca tafsir surah Al-Kahfi, Ana dah beberapa hari, 3 hari Ana tangguh kuliah tafsir surah Al-Kahfi, dan semalam kita berwacana lah berkenaan dengan tajuk wanita untuk jadi pemimpin, dan panjang lebar kita dah bincang semalam. Dan pada malam ni insya-Allah Ana cuba nak bincang tajuk berkenaan dengan ucapan Merry Christmas, sejauh mana dibenarkan, sejauh mana dilarang dalam agama Islam lah. Sebab anda tengok dekat dalam media sosial ni, orang banyak update dalam isu ni kerana dia melibatkan pada PAS lah. Sebab PAS ni dulu memang banyak fatwa-fatwa daripada ulama-ulama PAS, bahkan daripada Majlis Syura Ulama itu sendiri pun pernah menyatakan bahawasanya mengucapkan Merry Christmas itu hukumnya adalah haram. Cumanya kemudian kita dapati PAS sudah berubah pandangan agama dia, daripada mereka mengatakan haram kepada kata halal. Dan Ana pun masih ingat lagi masa Ana kecil, masa dalam jejah 3, jejah 4, Ana selalu pergi ke masjid dengan ceramah, dengan kuliah agama daripada ustaz-ustaz. Boleh dikatakan hampir semua ustaz-ustaz yang ceramah kat masjid dan surau pada masa itu memfatwakan bahawasanya kita mengucapkan Merry Christmas ni adalah haram. Itu yang biasa Ana dengar. Masa Ana budak-budak pun dengar macam tu. Dia kata haram. Antara yang kerap sangat mereka hujahkan untuk mengatakan haram itu, mereka membaca Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku lah. Itu yang selalu Ana dengar lah di masjid surau. Lepas tu bila kita pergi belajar di Pakistan, lepas tu kita dapat macam Ana dapat rezeki sikit, Allah Ta'ala bagi boleh sama belajar ke Pakistan. Lepas tu belajar pula di Mesir. Dua negara ni boleh dikatakan ramai orang Islam, majoriti orang Islam. Pakistan lebih-lebih lagi lah, nak jumpa orang bukan Islam ni agak susah sebenarnya. Kita boleh jumpa orang Kristian berbangsa Pakistan, tetapi memang terlalu pelik sangat lah. Kalau jumpa tu kita pun rasa pelik, agama ni Kristian, ganjil sangat lah. Lepas tu belajar di Mesir. Di Mesir ni dia agak terbuka sikit dalam isu melibatkan kepada orang pelbagai agama. Dekat sana ni ada agama Kristian Koptik. Koptik tu Kipti kuno yang lama, tapi agama mereka adalah Nasrani, agama mereka adalah Kristian. Lepas tu di Mesir itu sendiri tu dia ada universiti Kristian. Bahkan ada di kalangan orang-orang Kristian yang pergi belajar Kristian tu dekat Mesir. Ana sendiri ada seorang kawan padri, namanya Elysius Moff, Dr. Elysius Moff. Dia ni seorang padri, dan sekarang tak duduk kat Malaysia lah. Anda tak tahu duduk kat mana. Lama dah tak jumpa dia. Katanya dah duduk kat negara luar. Dan dia ni adalah seorang Cina lah. Dia duduk dekat di Cina Melaka. Agamanya Nasrani, Kristian, dan dia belajar Kristian tu, master dia dekat Mesir. Dia boleh bercakap Arab dengan baik lah. Dia boleh membaca kitab Arab. Dan kemudian ni dia buat PhD dekat Itali, dekat universiti dekat sana lah dia buat PhD. Jadi Dr. Elysius Moff. Dan dia memang kepakaran dia adalah teologi. Masa dia buat kajian master itu, kajian dia adalah berkenaan dengan kitab Al-Kharaj, Al-Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, anak murid pada Imam Abu Hanifah lah.
Kitab Al-Kharaj kitab yang terkenal terutama dalam kajian-kajian politik. Jadi Al-Shusmuf ni dia belajar Kristian ni, dia Cina Melaka, orang Malaysia. Dia belajar Kristian ni dekat Mesir. Jadi Mesir ni kalau kita pergi kat sana, kita boleh jumpalah orang-orang kita boleh jumpa di sana ada universiti yang mengajar berkenaan dengan Nasrani, berkenaan dengan Kristian. Jadi di Mesir ni agak open sikit dalam isu anutan agama berbeza dengan Pakistan. Jadi sebab itu wacana-wacana melibatkan antara Islam dan Kristian dekat sana tu agak menarik sebenarnya. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar itu sendiri tu mereka mempunyai hubungan baik antara mereka dengan padri-padri. Kan? Kat sana dipanggil baba. Baba tu merujuk pada padri lah. Dekat sana padri tu pakaiannya jubah, pakaiannya serban. Itu yang berlakulah dekat Mesir. Anda masih ingat lagi mula-mula sekali anda sampai di Mesir, ada kawan-kawan kita budak-budak Malaysia yang dia tak tahu budaya orang Arab. Macam mana anda ada pengalaman sebelum pergi ke Mesir tu belajar di Pakistan. Jadi kita dah jumpa budaya yang berbeza daripada masyarakat Malaysia. Tapi ada kawan-kawan kita yang dia tak pernah belajar kat negara Arab dan mula-mula sekali dia sampai dekat Mesir, dia jumpa padri, yang padri kat sana pakai jubah, padri sana pakai serban. Cuma pakaian mereka serba hitam lah. Serban hitam, jubah pun hitam. Dia tengok ngejambang dia dengan misai dia. Jadi dia orang duk ingat ulama, dia orang pergi cium tangan kawan tu lah. Ada berlakulah. Ana tegur, kenapa kau cium tangan kawan tu? Dia kata ambil berkat. Kata ambil berkat apa? Dia kata ambil berkat lah. Tu ulama tu, dia kata itu bukan ulama, itu padri sebab pakaian dia. Jadi budak-budak baru yang baru sampai di Mesir, dia tak tahu situasi itu di Mesir. Jadi kalau kita tengok di Mesir, memang isu hubungan antara Muslim dan non-Muslim, terutama golongan Kristian, itu adalah benda biasa. Wacana itu adalah wacana biasalah. Mungkin tempat kita dia agak, walaupun sepatutnya kita perlu dianggap benda tu biasa, cumanya agak ketat juga mungkin sebab cara budaya masyarakat kita ni agak berkelompok. Kita ni kalau duduk dalam kampung Melayu. Lepas tu kampung orang bukan Islam tu satu kelompok pula. Macam mana sekarang duduk di kampung Seri Indah B. Seri Indah B ni dikenali sebagai kampung Melayu. Sebelah Hana ni, sebelah kampung ni dia panggil kampung Seri Indah A. Kampung Seri Indah A tu semua Cina kecuali sikit saja orang-orang Islam. Sehingga kan kampung itu dipanggil sebagai kampung Cina. Jadi kita ni agak ada diasingkan penempatan kita antara Muslim dan non-Muslim. Maka disebabkan itulah kita duduk kat Malaysia agak susah kita ni nak berjumpa dengan orang bukan Islam. Walhal kadang-kadang kita ada, tapi kita ni bila, kalau orang tanya soalan, bilakah hari terakhir kita berbual dengan orang bukan Islam, mungkin kita akan fikir juga bila macam mana kalau sebelum ni anak kerja dekat saudara satu syarikat penyelidikan yang dipunyai oleh orang bukan Islam. Hari-hari jumpa orang bukan Islam, hari-hari jumpa Cina, hari-hari jumpa India, hari-hari jumpa orang bukan Islam. Kap pejabat menghadap orang bukan Islam, bersembang orang bukan Islam. Jadi sekarang dah berhenti dah, syarikat pun dah tutup. Era disebabkan PKP ni syarikat bankrupt. Jadi anak duduk kat rumah macam ni, jaranglah jumpa orang bukan Islam. Dan terakhir, anda rasa yang terdekat anda jumpa orang bukan Islam ni semalam. Anda jumpalah kawan Lim Hong Siang, ada urusan sikit, jumpa, itulah. Anda rasa hubungan antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam dekat Malaysia. Jadi kadang-kadang sikit sebanyak cara kita beragama tu kita agak ada problem lah dengan masyarakat non-Muslim. Tapi macam mana pula ada di kalangan kita yang duduk kat Sabah, duduk di Sarawak contoh, yang kadang-kadang mak bapaknya tidak Islam, anaknya Islam. Itu antara benda yang kadang-kadang kita kena fikir macam mana. Macam anda pernah menyampaikan satu ceramah dekat Masjid Kelana Jaya, Masjid Ali Hidayah. Masa tu dekat-dekat dengan Christmas lah. Bila dekat dengan Christmas, jadi anak kupas tentang isu ni, isu mengucapkan Merry Christmas. Jadi bila kita kupas dari sudut pandangan ulama 1, 2, 3, 4, hujah 1, 2, 3, 4, rupa-rupanya dalam ramai-ramai yang mendengar ceramah Hana tu ada seorang yang dia Muslim daripada kecil, cuma dia berkahwin dengan perempuan orang Sabah, yang orang Sabah itu isteri dia tu convert daripada bukan Islam, Kristian masuk pada Islam. Jadi bila dia dengar kita kupas tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan boleh mengucapkan Merry Christmas, dia pun habis ceramah, dia jumpa kita, dia tanya, dia kata, saya rasa bila ustaz cerita benda macam ni, saya rasa macam senang pula saya nak berurusan dengan keluarga isteri saya. Kita pun tanya kenapa jadi macam tu. Dia pun bangkit, dia kata dia ni rupanya isterinya asalnya Kristian masuk Islam. Jadi disebabkan ustaz-ustaz kita duduk ceramah kat masjid semua kata haram, 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 akhir sekali dia ada masalah hubungan antara dia dengan keluarga isteri dia.
Dia jadi susah bila nak balik kampung ni Merry Christmas. Dia jadi susah sebab ustaz tu kata haram lah, boleh bahaya pada akidah lah. Tiba-tiba bila yalah dia bukan jenis macam kita yang baca kitab, kita tak dia bukan jenis teroka ilmu kan, bukan tengok apa yang dikupas oleh ulama dahulu, ulama kontemporari, maka dia dengar apa ustaz bagi fatwa je lah. Tiba-tiba kita sebut ada fatwa Yusuf Al-Qaradawi, fatwa dia mengikut oleh Mustafa As-Sibai contoh. Kita sebutlah beberapa nama-nama ulama yang mengatakan fatwa dia berbeza dengan yang biasa kita dengar. Jadi bila dia dengar tu dia kata, jadi bila saya dengar ustaz punya kupasan, dia kata saya rasa lepas ni saya tahu macam mana saya nak address family saya. Jadi maksudnya kadang-kadang benda itu kita rasa macam tak penting, tapi dalam beberapa sudut keadaan mungkin dia penting. Kan, terutama macam kes yang anda jumpa orang tu, iaitu orang tu dia dia Muslim, okey, tak ada masalah dengan Muslim. Cumanya bila dia berkahwin dengan orang perempuan yang asalnya tidak beragama Islam, memeluk agama Islam, yang macam mana hubungan dengan keluarga mertua dia kan. Tu isu yang kadang-kadang dia isu melibatkan sosial, tapi ada kaitan agak rapat dengan isu agama lah. Jadi agama itu datang dia nak menyelesaikan masalah manusia. Agama itu datang bukan nak menimbulkan masalah. Jadi benda ni yang perlu kepada wacana perbincangan ilmiah lah, lebih mendasar dan sebagainya lah begitu. Apatah lagi kalau kita tengok benda macam ni kadang-kadang melibat ada politik. Contoh macam kita kat Malaysia, Ana ingat balik, Ana teringat masa 2008 Ana dah membaca fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Ni kitab dia lah, Ana tunjuk kitab ni kan, kitab Yusuf Al-Qaradawi. Dah lama dah Anda baca fatwa ni, fatwa Yusuf Al-Qaradawi berkenaan ucap Merry Christmas ni. Kita baca ni dalam tahun 2004 2005 dah baca dah kitab ni lah kan. Kita dah baca komentar-komentar Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan isu mengucapkan Merry Christmas, boleh ke tak boleh. Kita dah baca lama dah. Cuma masa tu anak PAS lah, dan PAS pada ketika itu mereka agak ketat dalam isu mengucapkan Merry Christmas. Mereka kata haram. Bahkan Majlis Syura Ulama PAS antara yang mengatakan tak boleh. Bahkan dia mengklasifikasikan perayaan itu kepada dua. Satu perayaan yang melibatkan kepada ibadat, satu lagi perayaan melibatkan kepada al-adat. Macam contoh mengucapkan tahun baru dan sebagainya, itu adat. Tapi ada satu lagi agama, dan mereka letak secara mudah, secara simplistik, bahawasanya hukum mengucapkan ucapan dengan kedatangan perayaan berbentuk agama haram. Satu, kadang-kadang lebih berat lagi, dia bubuh kafir pula kan, murtad. Itu yang kita dengar dahulu. Cuma bila kita baca pandangan Syekh Al-Qaradawi, Qaradawi kata tak haram. Itu yang menarik tu kan. Jadi Ana tu pada masa tu, ialah kita pun dah tak bersetuju dengan banyak pandangan ulama-ulama PAS pada masa tu. Kadang-kadang kita tulis, Ana masa tu blogger, nama blog Ana tu Al-Pakistani. Jadi kita kritik lah. Jadi rupa-rupanya ada sebilangan orang-orang yang pro ulama-ulama PAS ni, mereka melihat kritikan kita tu sebagai musuh. Kita ni dianggap sebagai musuh. Bila dianggap sebagai musuh, makanya apabila kita cakap je, dia akan tuduh kita ni liberal. Ni liberal semua ni, pemikiran ni liberal. Anak nak kata macam mana orang nak tuduh kita macam tu kan. Cuma yang kita cakap ni sebenarnya bukan pandangan kita. Yang kita kemukakan ini adalah apa yang kita baca daripada kitab, apa yang kita baca dikomen oleh ulama-ulama Islam. Bukan kita keluar pandangan sendiri. Cuma mereka nak label kita macam tu, kita nak kata macam mana, tu je lah kita boleh buat berdasarkan kepada apa yang kita dapat maklumat daripada pembacaan kitab lah gitu. Nak jadi cerita, 2008 Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada PAS. Alhamdulillah lah. PAS merintah di Selangor, Perak, Penang, Kedah, Kelantan. 5 negeri pada masa tu kan. Kita dapat mempertahankan Kelantan, lepas tu kita dapat 4 negeri pada masa tu. Jadi bila dapat negeri tu, jadi antaranya Selangor. Masa tu Ana tak dihalang lagi menyampaikan ceramah dekat negeri Selangor. Ana ni pun satu hal juga kan. Kadang pada zaman AMBN dulu, Ana tak pernah dihalang untuk menyampaikan ceramah. Tapi sejak pakatan memerintah baru dihalang. Tak boleh kan. Jadi padahal Ana orang pakatan. Tapi itulah realiti Pakatan Harapan dalam isu agama. Itulah kadang-kadang sikap yang ada pada pemimpin pakatan. Tolak tepi yang tu dulu. Jadi ceritanya, Ana masa tu Ana ceramah dekat masjid, masjid apa nama? Masjid dekat Meru lah. Masa tu YB kat situ Dr. Rani. Dr. Rani. Kalau kita tahu Dr. Rani ni PAS lah. Dan dia baik. Ana sampai sekarang baik dengan dia kan. Tak ada apa pun. Walaupun beza parti, tapi dia orang baik. Kita berkawan baik dengan dia.
Jadi Dr. Rani ni baik kan? Lama kita berkawan. Sebelum daripada menang pun dah kawan. Masa tu dia menang, adun. Satu hari dia telefon Ana. Dia telefon. Dia kata, anak tanya pandangan Enta tentang ucap Merry Christmas. Anak cakap lah, anak kata, doktor nak yang mana? Nak halal ke haram kan? Sebab majoriti yang kita duk dengar ni orang kata haram. Kan? Cumanya anak bacalah pandangan-pandangan ulama' yang mengatakan benda ni adalah harus, boleh. Jadi kata Dr. Rani pada masa tu, dia kata, anak tak nak dengar yang haram tu sebab anak dah biasa dengar. Anak nak dengar hujah daripada yang mengatakan boleh tu. Oh, anak kata kalau macam tu tak apalah, bagi email pada anak, nanti anak email lah penghujahan itu. Jadi anak email lah cerita penghujahan itu. Lepas tu dalam beberapa hari kemudian anak ada kuliah subuh dekat Masjid Meru tu lah. Anak pergi, anak tengok dah ada banner gambar Dr. Rani ucap Merry Christmas. Itu ceritalah pengalaman. Jadi iyalah pas itu turun temurun mengatakan haram. Jadi bila Dr. Rani, anak tak tahulah yang lain, tapi anak rasa mungkin Dr. Rani lah pemula melanggar budaya itu. Dia bagi angkat banner ucap Merry Christmas. Lepas tu kita tengok pas dah makin okey. Dia makin mencair. Daripada kata haram tu semakin kata boleh. Sehingga kan pemimpin-pemimpin mereka, ulama'-ulama' mereka pun tak alang biar macam tu kan. Situlah yang kita nampak sebenarnya apa sikap kita dalam melihat isu mengucapkan Merry Christmas. Itu isu lah. Mungkin kita kena tengok juga pas itu turun temurun cara beragama dia sebenarnya tak konsisten. Sebenarnya cara dia menasbihkan agama tak konsisten. Anak tak payah pergi jauh lah. Kalau baca satu tesis Dr. Kamur Zaman tu lah yang tulis kan. Kalau kita baca dalam tesis tu, macam mana masa era semangat 46 dahulu, pas antara parti yang mengatakan tak boleh kita lantik orang perempuan sebagai pemimpin. Kalau ada calon wanita tak boleh. Dan ketika itu PAS bergabung dengan Semangat 46, Tengku Razali, yang pada masa itu Tengku Razali parti dia nama Semangat 46 lah. Jadi dia bergabung di Kelantan atas nama APU, Angkatan Perpaduan Ummah. Kalau orang baca sejarah PAS dia akan tahulah sejarah ni. Ketika itu dalam tesis tu anda baca, dia ada sebut bahawasanya Semangat 46 ni nak hantar calon wanita dan dibantah oleh PAS pada masa tu. Dan yang bantah tu Tun Aziz. Allahyarham Tun Aziz yang bantah. Mengatakan tak boleh. Orang perempuan tak boleh jadi pemimpin. Dia marilah hujah-hujah dia. Kan? La yufliha qauman walau amrahum imra'atan. Tu antara hadis yang dibaca pada masa itulah. Kan? Kupasan tentang hadis tu ada syarah semalam lah. Tengok live Facebook anda semalam. Dia ni cerita panjang lebar macam mana kupasan itu kan. Jadi pada masa tu PAS mengatakan tak boleh tau. Cumanya lepas pada tu kita tengok dia mencair. Jadi boleh. Makanya PAS ni dah hantar wanita sebagai calon pilihan raya dekat DUN ataupun di parlimen kan. Jadi maksudnya cara pemahaman PAS itu terhadap sikap agama itu kadang-kadang dia berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain. Jadi kenapa jadi macam tu? Sepatutnya PAS ni dia kena ada satu sikap keterbukaan dalam isu agama selagi mana perkara itu dalam hal yang melibatkan pada al-ijtihad. Benda yang tidak qata'i. Bukan qata'i dilalah, bukan pendalilan secara qata'i. Dia masih lagi terikat pada tafsiran. 1 tafsiran, 2 tafsiran, 3. Makanya perlu hormat. Itu yang sepatut yang kita kena ada. Cumanya PAS tak. Bila dia rasa ni pandangan agamanya, maka dia menuduh yang beza pada dia sebagai salah, masuk neraka dan sebagainya lah. Itu rasa sikap yang tak sepatutnya ada dalam budaya beragama kita di Malaysia. Satu, dalam isu wanita. Supaya juga PAS, semasa dia belum lagi berkawan dengan DAP, dia mengatakan haram kita mengundi, memilih memimpin orang bukan Islam. Dibacakanlah 1001 hujah. La yatakhidhul mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Orang Islam itu tak boleh ambil orang kafir sebagai pemimpin. Dia hujah. Dia argue secara simplistik lah. Sebenarnya pengujahan ayat itu tidak begitu je. Dia banyak pemaknaan terhadap makna awliya itu kan. Itu mungkin kita akan bincang waktu lain lah. Kalau ada orang tanya mungkin akan kupas lah tentang apa makna awliya dalam ayat itu kan. Jadi tapi bila dia berkawan dengan DAP, dia start cari hujah untuk mengatakan boleh. Macam itulah. Itu cara beragama. Budaya beragama dalam PAS. Jadi sebab tu kadang-kadang orang sebut halaluna haramukum. Bila kena ke dia halal, bila rugi ke dia haram. Dia macam tu. Itu sebenarnya cara budaya beragama sebegitu tu tak sihat. Selagi mana dalam kerangka ruang al-ijtihad, kita kena buka ruang. Walaupun kadang-kadang tak menguntungkan parti kita. Sebelum ni pun agak berlaku juga pada Parti Amanah. Kalau ingat balik, mula-mula Parti Amanah ditubuhkan, ada berlaku kes pilihan raya dekat Kuala Kangsar tak silap mana, yang melibatkan seorang MP meninggal dunia. Lepas tu isteri dia pergi bertanding.
Dan isteri dia tu masa bertanding itu, isteri dia tu dalam iddah lagi. Makanya anda ingat lagi yang adik ni lah, adik pakatan ni tak bersetuju pada masa tu kan. Jadi bila tak bersetuju, Ana terganggu dengan soalan, nanti dulu. Type. Jadi bila Ana jadi ada dua pandangan. Ada yang tak bersetuju, kata orang perempuan apabila dalam iddah, maka dia jangan keluar, tak boleh keluar. Buat marilah 1001 hujah. Anda ingat masa tu ada wartawan telefon Ana. Tanyalah, Ana kata sebenarnya yang dikatakan wanita yang dalam iddah itu tak boleh keluar itu maksudnya bagaimana? Itu satu soalan. Kita kena jawab lah. Apakah semata-mata keluar itu dah tak boleh? Ataupun sebenarnya tak boleh keluar tu ada sebab-sebab yang lain? Itu satu soalan. Makanya bila kita tengok daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kupasan tu, kita akan dapati bahawasanya majoriti ulama mengatakan bahawasanya semata-mata keluar pun dah tak boleh bagi wanita yang iddah. Iddah dia nak keluar rumah dah tak boleh. Tapi ada pula pandangan yang lain mengatakan sebenarnya bukan tajuk keluar. Tajuknya adalah membuka ruang. Kalau dia keluar itu membuka ruang untuk orang mengorat dia. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang kita tak salah untuk kita nak menyindir semasa kita contoh seorang wanita, lepas tu suami dia meninggal, lepas tu dia dalam iddah kematian suami. Tiba-tiba ada lelaki lain yang pergi cakap dekat dia, mengorat. Kalau kita panggil mengorat kan. Jadi mengorat itu dia tak guna kalimah yang jelas, tapi dia guna kalimah yang urdah maksudnya dia guna sindir-sindir. Contoh dia kata lepas mati laki ni comel, contoh. Cantik nampak kan. Sebenarnya ada dalam mengorat, nak meminang. Tapi kalau kita guna cantik tu tak apa, yang tak boleh dalam iddah engkau kena kahwin dengan aku apa ni, aku pinang kamu ni. Itu tak boleh, haram. Jadi maksudnya yang dikatakan tak boleh keluar itu, apakah semata-mata keluar tu tak boleh ataupun faktor nak menutup ruang daripada orang mengorat dia. Itu tajuk dia. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan kematian suami yang dia itu keluar daripada rumah untuk nak petik buah kurma. Sebelum dia nak petik itu, ada sahabat Nabi bagi tahu dekat dia, kata dia kenapa Nabi Muhammad tak bagi. Jadi dia bila dengar tu, dia terus masuk rumah dan dia hantar hamba dia supaya pergi jumpa dengan Nabi, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tanya Nabi sallam pasal perempuan iddah keluar rumah nak petik buah kurma tu kan. Jadi Nabi Muhammad kata, petiklah buah kurma itu. Maksudnya Nabi Muhammad memberi isyarat dia nak keluar rumah untuk nak petik buah kurma itu boleh. Jadi di situ tajuk kita kena faham, bukan isu keluar tu tak boleh. Tapi yang tak boleh itu kalau keluar boleh membuka ruang orang mengorat dia. Itu isu dia. Bagi perempuan iddah itu yang kita katakan tak boleh. Kan? Membuka ruang untuk orang mengorat. Bila kita mari zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Orang nak mengorat ni bukan mesti keluar rumah. WhatsApp pun boleh, SMS pun boleh, telefon pun boleh. Jadi timbul persoalan, kita duduk kat rumah. Orang perempuan yang iddah itu duduk kat rumah, tak keluar rumah. Tiba-tiba orang telefon dia ataupun orang main WhatsApp dengan dia, orang main Facebook dengan dia, ada elemen mengorat. Itu hukumnya apa pula? Sebab itu kita tahu benda tu khilaf. Jadi bila Ana cakap macam tu, jadi ada bahan media lah pada masa tu. Nampaknya macam Ana membuka ruang, mengizinkan kepada calon BN pada masa tu untuk kempen. Ada seorang pemimpin parti amanah lah, telefon Ana. Mungkin ada sebut nama lah, Faiz Fadil. Telefon Ana, dia kata hang tak boleh bagi tahu jawapan macam ni, membuka ruang pada musuh lah apa. Ana kata, Faiz, tak boleh sebab ni hukum. Benda ni ada khilaf, aku kena buka khilaf. Sebab satu masa nanti mungkin fatwa, mungkin pandangan aku ni perlu digunakan. Yang aku sebut ni bukan pandangan anak. Sebenarnya benda ni telah dikupal dalam kitab-kitab lah. Jadi anda bagi tahu macam itulah. Sebab selagi mana benda tu dibuka ruang pada ijtihad, kita kena kata tu adalah ijtihad. Kita tak boleh nak tutup ruang. Maka demikianlah bila kita bahas tentang mengucapkan Merry Christmas ni, boleh ke tak? Itu satu persoalan. Kalau kita ambil sikap macam PAS, haram contoh. Lepas tu satu ketika macam sekarang bila merintah, mereka sendiri ucap. Macam mana pula? Masa mereka tak merintah dulu, bukan sekadar haram, dia kata syirik pula. Siapa buat ni berdosa besar contoh. Kan? Terkeluar agama, kafir contoh. Dia kata macam tu. Tiba-tiba bila merintah macam ni, kita ucap, jadi kafir ke tak? Jadi inilah problem yang perlu kita jawab. Sebab tu bila kita tengok isu-isu agama ni, anda rasa selagi mana dia al-ijtihad, kita kena kata dia ijtihad. Selagi mana dia ada ruang-ruang perbezaan pendapat ulama', kita kena kata ini adalah isu melibatkan perbezaan pandangan ulama'. Kita tak boleh nak bias politik, dengan sebab bias politik kita menutup khilaf itu. Kita hanya menyatakan satu pandangan yang untung kita. Itu tak boleh. Itu sikap yang tak sihat di dalam kita berinteraksi dengan
agama begitu. Type. Itu sebagai gambaran awal lah, mukadimah dalam perbincangan Ana. Lama juga nak cerita kat setengah jam. Okey, yang nak cerita ini berkenaan dengan Merry Christmas ni. Sebenarnya ucapan Merry Christmas ni macam mana Ana tak tahu bacaan-bacaan yang Ana tak tahulah mana kitab yang mula-mula sekali menyatakan haram mengucapkan Merry Christmas, kecuali Ana tahu daripada kitab yang terawal mengatakan haram ni adalah Iqtida' Siratil Mustaqim. Itu yang kitab yang Ana tahu, kitab yang terawal dalam sejarah orang Islam mengatakan haram mengucapkan Merry Christmas. Iqtida' Siratil Mustaqim ni satu kitab ditulis oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Kan? Ana ada kitab tu, Ana baca lama kitab tu. Dan Ana baca kot PDF lah. Nak beli tak ada duit, dan dia nak jimat, Ana beli, Ana download dalam internet lah. Ada PDF, Ana dapat PDF. Jadi bila kita baca kitab tu, kita akan tahu, boleh Ana secara peribadi Ana rasa itulah kitab yang terawal membahaskan mengucapkan Merry Christmas sebagai haram. Mengucapkan selamat hari Natal tu sebagai haram. Iqtida' Siratal Mustaqim ditulis oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Lepas tu dari sejak pada tu lah ramai ulama-ulama kata haram. Tiba-tiba kita baca kitab ni, Fatwa Ma'asirah, juzuk yang ketiga, Yusuf Al-Qaradawi. Dalam kitab ni dia menyatakan fatwa berbeza dengan kebiasaan kita dengar. Daripada yang kata haram, lepas tu dia kata harus, boleh tak ada apa-apa. Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi lah, dia kata macam ni. Jadi agak mengagumkan jugalah Qaradawi ni. Dia mengeluarkan pandangan-pandangan yang berbeza daripada biasa pada zaman tu pula. Jadi agak menarik juga. Cuma kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Taymiyah, apa hujah-hujah yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni, yang kita dah dengar hujah yang ustaz-ustaz kita duk bersyarat kat Masjid Surau tu, itu hujah yang tidak pernah diguna oleh oleh Ibn Taymiyah. Lakum dinukum waliyadin tu, bagi kamu agamaku, bagi mereka agama mereka, bagi kamu aku ada agamaku. Yang tu tak ada satu hujah tu tidak digunakan oleh Ibn Taymiyah untuk mengatakan haram ucap Merry Christmas. Tak ada. Kalau kita buka dalam kitab Ibn Taymiyah antara asas penghujahan dia merujuk kepada Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-72 dan juga surah Al-Hajj ayat ke-30. Itu hujah Ibn Taymiyah. Iaitu apabila Allah Ta'ala kata walladzina la yashhaduna az-zur, mereka yang tidak bersaksi dengan penyaksian dusta. Satu. Lepas tu dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala kata wajtanibu arijsa minal authan wajtanibu qawlaz zur hunafa'an lillahi ghaira musyrikina bih. Surah Al-Hajj ayat ke-30. Iaitu Allah Ta'ala kata jauhkan diri kamu daripada najis-najis, daripada berhala-berhala. Najis di sini bukan najis aini, kekejian, benda keji. Dan juga hindari daripada qawlaz zur, perkataan dusta. Az-zur Jadi Ibn Taymiyah dia menafsirkan makna qaulaz zur itu adalah perayaan orang musyrik. Dan ketika dengar itu tafsiran daripada Ibn Taymiyah, dan Ibn Taymiyah dia quote tafsiran itu melalui perkataan seorang ulama namanya Ad-Dhahhak. Ada seorang ulama lah dulu nama Ad-Dhahhak, dia yang menafsirkan yang dikatakan az-zur di situ adalah perayaan orang musyrik. Okey. Jadi bila kita tengok apa yang dikomentar oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, didapati mengharamkan ucap Merry Christmas itu tidak terdapat satu pun daripada Al-Quran dan hadis mengatakan haram, tak ada. Quran hadis secara terang-terang kata haram, tak ada. Tetapi dia fatwakan haram berdasarkan penafsiran dia terhadap Al-Quran, penafsiran dia terhadap Nabi, hadis Nabi. Jadi kita akan faham, bermaksud tidak ada satu ayat Al-Quran yang terang-terang kata haram, tak ada. Cari satu Quran, hadis, tak ada, memang tak ada. Tapi yang kata haram tu, itu pemahaman, penafsiran. Jadi Ibn Taymiyah dia tafsirkan ayat tu. Dia tafsir ini maksudnya perayaan. Itu tafsiran. Kita tak boleh tolak Al-Quran, tetapi kita tak salah tolak penafsiran. Itu tak ada masalah. Kalau orang tu dia bermazhab Syafi'i, dia nak tolak penafsiran Hanafi, itu bukan satu benda yang salah. Orang yang bermazhab Hanafi, dia nak tolak penafsiran cara Syafi'i, itu pun tak salah. Kan? Dia tak merosakkan sikit pun akidah kita. Tapi kalau tolak Quran itu memang tak boleh. Jadi kita kena clear tajuk yang kita nak bincang ni. Sebenarnya yang dikatakan tak boleh itu, yang difatwakan tak boleh itu, sebenarnya bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi penafsiran ulama terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tu kita kena clear yang pertama. Tak. Jadi dia bacalah ayat Quran, surah Al-Furqan ayat 72 dan surah Al-Hajj ayat ke-30. Itu hujah Ibn Taymiyah lah. Yang lain daripada itu, dia hanya merujuk kepada statement-statement salaf.
Statement-statement Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu ada satu disebut dalam kitab dia, yang mana Umar bin Al-Khattab dia pernah sebut. Dia quote perkataan Sayyidina Umar. Kita kena ingat perkataan Sayyidina Umar bukan wahyu. Wahyu ni Allah Ta'ala, Rasulullah tu wahyu. Tapi bila sebut Umar cakap, salaf cakap, itu tafsiran. Itu ijtihad. Al-ijtihad la yanqudu bil al-ijtihad. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh membatalkan ijtihad yang lain. Jadi kita boleh hormat pandangan ulama, penafsiran Sayyidina Umar tanpa kita menolak penafsiran-penafsiran yang lain daripada itu. Kita kena ingat itu asas bagi al-ijtihad. Baik. Jadi Umar pernah kata, dia kata iyakum warata natul a'ajim wa an tadkhulu 'alal musyrikin yawma 'aidihim fi kanaisihim. Dia kata perkataan Sayyidina Umar, dia kata jauhilah kamu daripada peribadatan cara orang-orang ajam. Orang ajam Jadi Arab ajam. Ajam ni daripada Arab. Macam mana orang Farsi, orang India tu maksud dia kamu kena jauh, kata Umar. Wa an tadkhulu 'alal musyrikin yawma 'aidihim fi kanaisihim, iaitu dengan cara kamu masuk rumah ibadat akana isihim, gereja-gereja mereka, gereja-gereja orang musyrik itu pada hari perayaan mereka. Jadi dalam perkataan Umar ini, Umar kata jauhi daripada rumah ibadat orang musyrik. Jauhi. Itulah hujah yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah untuk mengatakan kita mengucapkan Merry Christmas tak boleh. Sebab nak masuk rumah ibadat pun tak boleh, makanya ucap Merry Christmas lagi-lagi tak boleh. Itulah lebih kurang. Sebenarnya hujah dia panjang. Anak kod 2-3 penghujahan lah yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Cuma bila kita rojok balik beberapa penghujahan, kan? Kita jangan rojok satu kitab je, cuba kita tengok kitab-kitab lain pula. Macam mana penghujahan segi hadis tu. Dalam Muqaddimah Al-Imam Ibn Khaldun, dia ada buat mari satu kisah melibatkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu di awal pembukaan Baitul Maqdis. Jadi kita tahu Baitul Maqdis ni pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, kemudian dikuasai oleh orang Islam pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Al-Khattab lepas menguasai Baitul Maqdis, ada satu gereja tahu, dia panggil Kanisatul Qumamah dekat Baitul Maqdis lah pada masa tu, yang mana Umar bin Al-Khattab masuk dalam tu. Jadi cerita dia fajalasa fi suhniha, dia duduk dekat beranda gereja itulah. Umar duduk kat situ. Nak jadi cerita ketika itu masuk waktu asar, masuk waktu semayang. Disebut masuk waktu semayang lah, tidak disebut lah semayang tu semayang apa. Jadi bila masuk waktu semayang, rendah sikit. Okey, jadi bila masuk waktu semayang, Umar bin Al-Khattab bagi tahu, uridu as-salata, aku nak semayang, kata Umar. Dia bagi tahu kepada padri dekat gereja tu lah, gereja Qumamah. Jadi si gereja padri tu, dia terus bagi tahu pada Umar bin Al-Khattab. Dia kata salli mauda'ak, semayanglah kat situ tu, semayanglah dekat beranda gereja tu. Cerita dia kan. Jadi Umar kata famtana'a, dia tak mau. Wasalla ala darjatil lati ala babil kanisah munfaridan. Umar Al-Khattab dia semayang dekat tangga, bahagian tangga gereja. Jadi gereja tu kan tinggi, dia ada tangga, kan tangga-tangga orang dulu kan dia lebar-lebar kan. Jadi dia duduk dekat beranda, lepas tu dia nak semayang, dia turun dekat beranda, dia semayang kat situ, dekat buat apa, tangga beranda tu. Cerita ni lah dalam Muqaddimah Al-Imam Ibn Khaldun. Cerita ni ada dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Jadi Sayyidina Umar ni semayang seseorang kat situ. Bila semayang, falamma qadha salatahu, lepas tu bila Umar selesai daripada semayang, Umar bagi tahu kepada padri yang suruh dia semayang dalam gereja tu lah. Dia kata lau sallaitu dakhil al-kanisah akhadhaha al-muslimun ba'di wa qalu huna salla Umar. Jadi kata Umar bin Al-Khattab kepada padri, dia kata kalaulah andai aku semayang dalam gereja ni juga, kalau aku semayang juga dalam gereja ni, sudah pasti orang Islam selepas pada aku dia akan catat. Dia kata ni Umar tulis kat sini, semayang kat sini, makanya akan datang akan menyebabkan gereja ni bertukar jadi masjid. Jadi disebabkan itu Umar tak nak semayang dekat dalam gereja. Kalau kita faham daripada cerita yang dibawa oleh Ibn Khaldun ini, kita akan nampak rupa-rupanya masuk gereja ni dilakukan oleh Umar. Umar sendiri masuk. Satu. Yang kedua, Umar bukan sekadar masuk, dia semayang pula kat beranda. Bahkan yang dikata tak nak semayang kat dalam itu sebab bimbang dijadikan masjid. Itu je. Bermaksud kalau tak tajuk bimbang, semayanglah dalam tu. Jadi bermaksud dia ada satu perkataan Umar, satu lagi perbuatan Umar. Jadi dua kat situ kan. Jadi
Kalau orang belajar dalam usulul hadis, kalau kita belajar hadis pula, dia ada debat tau, apabila bertembung di antara perkataan dan perbuatan. Macam mana nak buat? Tu kalau debat dalam usulul hadis lah, orang usul hadis akan bincang lah. Mana yang kita nak dahulukan? Usul fiqh pun bincang panjang lebar lah benda macam ni. Ada satu perkataan Nabi, satu lagi perbuatan Nabi. Satu perkataan sahabat, satu lagi perbuatan sahabat. Macam mana nak buat? Kan? Kalau ikut dalam metodologi dalam mazhab Hanafi, apabila seseorang sahabat itu meriwayatkan hadis, tiba-tiba kandungan yang diriwayatkan itu berbeza dengan apa yang dia lakukan, maka apa yang dia cakap itu tidak boleh diguna pakai. Kalau ikut dalam metodologi mazhab Hanafi lah. Kan? Contoh macam isu anjing. Basuh 7 kali, kalau kena air liu anjing, salah satu air tanah. Kan? Macam mana komentar mazhab Hanafi? Yang riwayatkan tu Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah sendiri, apabila dikena air liu anjing, dia tak basuh 7 kali, dia basuh 3 kali. Sudah. Sebab itu, hadis tu ada perdebatan. Yang kata 7 kali mengikut komentar mazhab daripada Syafi'i lah. Kalau Syafi'i tak ada isu, dia pakai je hadis tu kan. Sebab apa? Sebab ada khilaf di antara perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi Muhammad kata, satu lagi perbuatan Abu Hurairah. Nampak? Jadi, dia ada debat tau kat situ. Maka demikian dalam cerita yang kita bawa ini, Umar kata, jauhi, jangan masuk rumah ibadat orang bukan Islam. Pada era pembukaan kota Baitul Maqdis, Umar masuk gereja. Macam mana pula? Satu kes. Lepas tu, Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan satu hadis dari, ni cerita Umar juga, perkataan Umar. Hadisnya hadis mauquf lah, bukan hadis marfu'. Hadis perkataan sahabat, bukan Nabi sallam. Yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pernah kata, inna la nadkhulu kanaisakum min ajli tamathil allati fiha suwar. Ni kata Sayyidina Umar. Riwayat Imam Bukhari. Kata Umar bin Al-Khattab, dia kata kami tak masuk dalam gereja-gereja kamu. Kenapa? Disebabkan dalam gereja kamu itu min ajli tamathil, kerana ada patung. Allati fiha suwar, yang mana patung itu telah dibentukkan lah. Bentuk orang, bentuk macam itulah. Jadi maksudnya Sayyidina Umar tak masuk bukan sebab gereja. Sayyidina Umar tak masuk itu sebab patung tu. Sebab isu patung. Tajuk dia. Satu, Sayyidina Umar. Ini bukan hadis, ini perkataan Sayyidina Umar. Begitu juga kalau kita tengok Imam Al-Bukhari dalam menyatakan hadis ni, dia sebut Imam Bukhari. Dia kata babu salati fil bi'ah. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan semayang dalam rumah ibadat orang Yahudi. Al-bi'ah. Kalau gereja Nasrani dia panggil kanisah. Tapi kalau rumah ibadat orang Yahudi tu dia panggil bi'ah. Apa hukum tu semayang tu? Faqala Umar. Imam Bukhari buat mari hadis, iaitu Sayyidina Umar pernah berkata, tadi kita dah sebut, wa kana Ibnu Abbas. Yang ni menarik. Kata siapa? Kata Imam Bukhari adalah Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas, yusalli fil bi'ah. Dia semayang dalam gereja, dalam rumah ibadat orang Yahudi. Imam Bukhari kata Ibnu Abbas semayang dalam rumah ibadat orang Yahudi, illa bi'atan fiha tamasil, kecuali kalau dalam rumah ibadat Yahudi itu ada patung. Maksud di sini, masuk rumah ibadat orang Yahudi ni boleh. Bila kata tak semayang bukan mesti tak masuk. Termasuk bukan mesti semayang. Rupa-rupa ada sahabat Nabi masuk, namanya Ibnu Abbas. Sahabat Nabi terkenal kan, Ibnu Abbas. Siapa riwayat ni? Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan kisah ni gitu. Jadi di situ kita akan nampak sebenarnya bila disandarkan kepada Sayyidina Umar, Umar kata jauhi daripada rumah ibadat orang bukan Islam. Itu perlu dibahas balik. Kalau dikatakan betul perkataan Umar bin Al-Khattab, kita andaikan sahih lah perkataan itu yang diriwayatkan oleh Ibn Taymiyah itu, kita boleh takwil balik perkataan itu. Sebenarnya yang dimasukkan Sayyidina Umar itu apa? Apakah mutlak tak boleh masuk? Ataupun dia tak nak masuk itu kerana takut sadu zara'i, takut-takut membawa kepada haram, takut-takut bawa pada syirik, takut-takutlah kebimbangan. Ataupun sebenarnya tak boleh itu kerana faktor larangan masuk nak semayang. Bukan masuk tu tak apa. Masuk nak semayang itu kod yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Sebab bila kita cek antara satu riwayat-riwayat tu jadi percanggahan tau. Jadi bila ada percanggahan, kita kena takwil. Macam mana kita nak seragamkan? Kan? Dalam terma usul fiqh dia panggil al-jam'u wa taufiq. Kita himpunkan dan kita selaraskan. Itu satu. Sebab itu berlaku perdebatan dalam kalangan ulama Islam berkenaan dengan semayang dalam rumah ibadat orang bukan Islam ni boleh ke tak boleh? Khilaf, tak sepakat. Kan? Kalau kita tengok pandangan Ibn Taymiyah, dia kata haram. Tapi kalau kita tengok pandangan majoriti ulama, makruh. Boleh lagi tapi makruh. Antaranya kalau kita tengok hujah daripada Ibn Taymiyah, dia kata tak boleh itu, dia rojok kepada
hadis Nabi sallam yang Nabi Muhammad kata la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Dia rujuk hadis itulah. Nabi Muhammad sallam pernah kata, hadis ni Sahih Imam Bukhari periwayat hadis ni, yang mana Nabi Muhammad sallam kata malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada anjing dan juga gambar. Jadi dalam rumah ibadat orang kafir itu dia ada gambar, dia ada patung. Jadi sebab itulah haram sembahyang dalam gereja. Haram sembahyang dalam bi'ah, dalam rumah ibadat Yahudi. Haram sembahyang dalam kuil. Semua siapa punya pandangan? Ibn Taymiyah. Tapi kita tengok fatwa-fatwa ulama lain. Contoh contoh kita bawa. Ana buat mari kat sini lah. Imam Ibn Qudamah. Nakut perkataan Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab dia Al-Mughni. Al-Mughni dia kata apa? La ba'sa bis salati fil kanisah an-nazifah. Dia kata tak salah sembahyang dalam gereja yang bersih. Tak salah, kata Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Rakhasa fiha Al-Hasan wa Umar bin Abdul Aziz wa Sya'bi wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz. Dia kata telah merukhsahkan, telah mengatakan boleh itu adalah Al-Hasan Basri, tabi'in. Yang kedua Umar bin Abdul Aziz, itu lagi kita kenal lah. Yang ketiga Sya'bi, ni ulama hadis terkenal zaman dulu. Yang keempat Al-Auza'i, ulama fiqh zaman tu, zaman salafus salih. Yang kelima Sa'id bin Abdul Aziz. Tu 5 tokoh salafus soleh terdahulu mengatakan sembahyang dalam gereja yang bersih boleh. Siapa kata ni? Al-Imam Ibn Qudamah. Taib. Wa ruwiya aidan an Umar wa Abi Musa. Menurut cerita, diriwayatkan, ada cerita riwayat dia guna bina majhul lah. Diriwayatkan kononnya Umar pun mengatakan begitu, Abu Musa pun kata begitu. Nampak? Tadi yang riwayat kita Imam Bukhari Muslim tu kan gitu. Wa kariha Ibn Abbas wa Malik al-Kanais min ajli suar. Tiba-tiba dia kata ada ulama kata makruh, namanya Ibn Abbas dan Imam Malik. Tapi makruh tu dia kata al-Kanais min ajli suar. Tak boleh itu jika gereja itu ada gambar. Nampak? Maksudnya kerana faktor gambar, bukan sebab masuk gereja tu. Nak sembahyang dalam gereja tu asalnya harus. Ni kata siapa ni? Ibn Qudamah dia quote apa yang disebut oleh Ibn Abbas dan juga Imam Malik begitu. Walana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil Kaabah. Dalil dekat mana? Yang kata tak salah tu, tak kata nak kata tak haram tu, apa dalil dia? Dalil dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang dekat Kaabah masa selepas solat Dubiah, masa Umratul Qada. Nabi tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad pergi ke Madinah, pergi ke Mekah untuk buat ibadat haji, tetapi dihalang. Maka berlakulah satu sejarah, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijrah tak ada masuk balik ke Madinah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi pergi, dia panggil Umratul Qada. Nabi pergi tu keliling Kaabah tu ada berhala tu. Patung-patung tu banyak lagi. Bila patung tu banyak, Nabi Muhammad pergi menunaikan ibadat haji. Nabi tawaf keliling Kaabah, dalam keadaan keliling Kaabah, di dalam Kaabah ada patung berhala. Kan? Sebab tu kata Ibn Qudamah, dia kata dalil kami walana. Dalil kami walana, bagi kami, dalil lah maksud dia. Nabi SAW ni semayang di dalam Kaabah wa fiha suar. Dalam Kaabah itu ada gambar. Gitu. Summa hiya dakhilatun fi qawlihi alaihi salam, dan ia termasuk dalam perkataan Nabi fa aynama adrakat kas-salatu fasalli fa innahu masjid. Dia kata kat mana-mana pun sahaja kamu berada di satu tempat, masuk atau semayang kat situ, kerana itu juga adalah tempat sujud. Jadi bila Nabi sebut umum, mana-mana tempat sekalipun kamu dapati semayang. Tiba-tiba kita berada dalam kuil dengan azan, nak semayang ke situ, bolehlah. Macam tu. Ini hujah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Jadi di situ kita akan nampak rupa-rupanya isu semayang dalam rumah ibadat orang bukan Islam ni khilaf. Majoriti ulama mengatakan makruh. Satu lagi pandangan yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Nampak gitu. Type. Okey. Jadi kita akan nampak kat situ penghujahan yang dibuat oleh Ibn Taymiyah tu, orang boleh argue lagi kan. Macam mana nak jawab balik apa penghujahan Ibn Taymiyah? Yang pertama, sebenarnya Ibn Taymiyah dia bukan mari teks clear Quran hadis mengatakan haram, tetapi dia hanya menyatakan pandangan berdasarkan tafsiran dia terhadap Al-Quran dan hadis. Satu. Yang keduanya, dia berhujah dengan satu perkataan Sayyidina Umar, yang Umar tak bagi orang masuk dalam rumah ibadat orang bukan Islam. Tiba-tiba ada beberapa riwayat yang sahih mengatakan Umar masuk sendiri dalam rumah ibadat orang bukan
Islam. Begitu. Lepas tu kita tengok sudut yang ketiga, ulama fiqh bincang berkenaan dengan macam mana yang dikatakan tak boleh itu. Rupa-rupanya ada kaitan dengan patung yang ada dalam rumah tu. Disebabkan ada patung tu pun masih lagi khilaf. Ada yang kata tak boleh tu bukan sebab tak boleh masuk tu, tak boleh semayang tu, tak boleh semayang tu sebab ada patung. Tapi kalau ada patung, ada yang kata makruh. Ada. Ini pandangan majoriti ulama. Begitu. Okey, clear situ. Sekarang ni, kita akan nampak rupanya hujah daripada Imam Ibn Taymiyah tu ada argument, boleh jawab balik. Okey, macam mana pula pandangan yang kata boleh? Kita buka kitab yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Anda buka kitab ni. Kitab ni kitab dia. Fatwa Ma'asarah jilid yang ketiga. Kita buka kitab muka surat. Kalau tengok kitab ni muka surat 668. Kitab ni. Tajuk dia Tahannu'ah Ahlul Kitabi bi'a'yadihim. Mengucapkan tahniah kepada kehadiran perayaan orang ahli kitab. Ni perbincangan ni. Ana tak baca semualah. Cuma ana nak quote hujah-hujah Qaradawi. Yang pertama, Qaradawi ni dia kata boleh. Dia kata cara hujah dia yang pertama dia kata asal hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah baik. Asal hubungan muslim dan non-muslim itu adalah baik. Sebab merujuk pada satu firman Allah Taala dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam ayat surah Mumtahanah ayat ke-8 dan ayat ke-9. Allah Taala kata la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala kata Allah Taala tak alang kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang bukan Islam yang tak serang agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Dan hendaklah kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada mereka. Allah Ta'ala suka kepada orang melakukan keadilan. Ayat ni, ayat Quran satu hujah dia. Jadi dia kata hubungan antara orang Islam dan Muslim ni baik. Itu asal dia. Menarik Qaradawi, dia kata waqad akhtara al-Qur'anu lit-ta'amul ma'al muslimin kalimatal bir. Dia kata dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah al-bir. Kan? Antabarruhum. Bir. Kalimah bir. Yang kita terjemah sebagai buat baik lah. Wahya al-kalimatu al-mustakhdamatu fi a'zami haqqin 'alal insan ba'da haqqillahi ta'ala wa huwa birrul walidain. Qaradawi kata. Dia kata sebab kalimah yang digunakan itu amat besar berkenaan dengan hak yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia selepas hak manusia tunaikan terhadap Allah. Jadi kalau kita tunaikan hak kita, ada tunaikan hak kita kepada Allah. Lepas tu yang bawah sekali. Lepas daripada hak Allah, hak Nabi. Lepas tu, hak siapa? Dia kata hak tu adalah ibu bapa. Dan bila sebut menunaikan hak kita kepada ibu bapa, Al-Quran guna kalimah birrul walidain. Kalimah bir. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang hubungan baik Muslim dan non-Muslim itu guna kalimah birrul walidain. Maksudnya benda ni bukan biasa. Benda ni penting. Nampak? Qaradawi punya komentar begitu. Itu satu dalil. Dalil yang kedua, dia kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata boleh tujuan kahwin itu adalah kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Surah Ar-Rum ayat 31. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran surah Ar-Rum 31, kahwin ini tujuannya adalah kasih sayang. Tiba-tiba dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-5 Allah Ta'ala kata boleh kahwin dengan perempuan ahlul kitab. Kahwin kasih sayang. Kahwin ni tujuan kasih sayang. Boleh kahwin perempuan ahlul kitab. Maksudnya sayang orang ahli kitab tak salah lah. Sayang orang kafir ni tak salah lah. Nampak hujah Qaradawi gitu. Dua. Lepas tu jom mari lagi lah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan tujuan perkahwinan ni adalah kamu itu adalah pakaian bagi si isteri, isteri itu adalah pakaian bagi kamu. Nampak dalam Quran kan? Kahwin kasih sayang, kahwin umpama pakaian, suami pakai pada isteri si, kahwin Alkitab boleh. Maksudnya sayang orang kafir ni tak salah. Nampak dia pergi hujah Qaradawi ni begitu. Lepas tu hujah yang ketiga, dia buat mari kisah dalam hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu cerita lamma dakhala ba'dul yahud 'ala Nabi sallam. Ceritanya orang Yahudi berjumpa dengan Nabi sallam. Bila jumpa dengan Nabi sallam, lalu mereka ni ucap pada Nabi, ucapan mereka assalamu alayka ya Rasulullah. Assam, bukan assalam, assalamu alayka. Kebinasaan kepada engkau wahai Rasulullah. Dia kata pada Nabi lah. Kata Qaradawi, wa makna assam al-halak wal maut. Assalamualaikum ni terjemahan kita ni pergi mampus. Tapi sebab assam tak dengar ia iras dengan assalam gitu. Jadi wasami'athum Aisyah tu. Aisyah dengar apa yang diorang sebut tu lah.
Aisyah dengar Assalamualaikum pergi mampus juga kan Nabi. Iras dengan assalam tapi sebenarnya assam. Aisyah dengar. Faqalat wa'alaikumussalam. Jadi Aisyah pun kata. Aisyah ni balas. Aisyah kata apa? Wa'alaikumussalam. Engkau pun pergi mampus juga. Kata Aisyah. Gitu Jadi Nabi Muhammad SAW fala maha an Nabi sallam ala zalik. Nabi kata jangan Aisyah, jangan. Nabi halang Aisyah, jangan Aisyah. Lalu faqalat Aisyah pun cakap pada Nabi. Apa Aisyah cakap? Alam tasma' ma qalu ya Rasulullah. Kau tak dengar ke Rasulullah? Dia kata assalamualaikum tu. Pergi mampus dia kata tu. Bukan assalamualaikum. Faqala, lalu Nabi kata sami'atu, aku dengar, kata Nabi, aku dengar. Wa qultu wa alaikum, aku kata wa alaikum. Aku tak katalah jangan wa alaikumsalam wal la'nah ada Allah, dak. Aku tak kata macam tu. Aku kata wa alaikum. Kau pun sama, mereka sama, macam itulah. Jadi assalamualaikum ya Muhammad. Pergi mampukan Muhammad. Aku kata wa alaikum, kau pun sama. Macam tu. Wa alaikum. Aku tak kata wa alaikumussalam macam kamu tak. Jadi Nabi kata. Jadi ya Aisyah, lalu Nabi Muhammad kata pada Aisyah. Nabi kata apa pada Aisyah? Allahu yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah Ta'ala sayang pada sifat berkasih sayang pada semua keadaan. Sifat sopan santun ni, semua keadaan Allah Ta'ala suka. Kata Nabi SAW kepada Aisyah. Cerita dia. Jadi itu hujah yang ketiga. Tak. Hujah yang keempat. Okey. Jadi hujah yang keempat. Dia buat mari ayat Quran. Qardawi buat mari ayat Quran. Ayat Quran tu berbunyi wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86 Allah Taala kata apabila diberikan kamu satu ucapan maka balas balik ucapan dengan lebih baik. Qardawi kata. Allah Taala kata dalam Quran. Jadi kalau orang ucap satu ucapan pada kita dan ucapan tu baik, kita balas dengan baiklah. Contoh orang kafir tu kata assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Janganlah kita waalaikumsalam. Sebab dia bagi ucapan baik, kita balas balik dengan yang lebih baik. Tu Quran suruh. Makanya dia buat mari satu riwayat. Qardawi buat mari satu riwayat berkait dengan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Sahabat Nabi terkenal lah. Wa qad ruya anna majusiyan qala li Ibni Abbas assalamualaikum. Ada seorang majusi datang berjumpa dengan Ibnu Abbas, dia kata pada Ibnu Abbas assalamualaikum. Dalam kes zaman Nabi dia tak kata assalamualaikum, dia sebut assalamualaikum. Tapi dalam kes Ibnu Abbas, Yahudi Majusi ni kata assalamualaikum. Majusi bukan Islam sembah api ni. Lalu faqala Ibnu Abbas pun jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia kata waalaikumsalam ke atas kamu kesejahteraan dan juga rahmat Allah. Ambil kau. Jadi Ibnu Abbas dia jawab elok waalaikumsalam. Ni sahabat Nabi cerita ni. Faqala ba'du ashabihi, lalu ada sahabat Nabi tanya pada Ibnu Abbas. Dia kata, taqulu lahu wa rahmatullah. Kau kata rahmat Allah pada mereka, padahal dia Majusi tu, kafir tu. Cerita dia. Faqala awalaysa fi rahmatillahi ya'ishu. Lalu Ibn Abbas pun tanya balik. Dia kata, bukankah rahmat Allah Ta'ala itulah menyebabkan dia boleh hidup? Tu dia hidup tu sebab rahmat Allah lah. Jadi aku doa lah biar dia umur panjang. Apa masalahnya? Nampak? Kan? Ni perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Itu hujah Qardawi. Hujah yang keempat. Begitu. Jadi, daripada hujah ini, Qardawi simpulkan, mengucapkan Merry Christmas itu bukan satu benda yang haram. Boleh. Dibolehkan. Bahkan, Qardawi dia sebut dalam kitab dia, dia kata, musyafahatu aw bil bataqat allati la tashtamilu ala syi'arin aw ibaratin diniyah tata'aradu ma'a mabadi'il Islam mislu salib fa innal Islam yunfi fitratas salib zatuha ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Jadi dia kata falamani'a izan an yuhanni'ahum al-fardil muslim awil markaz al-islami bihadhil munasabah. Tak salah kita nak ucap tahniah. Mereka semua tak salah. Tetapi kalau kita mengangkat syiar agama dia, yang tu tak boleh lah. Kan? Contoh kita sendiri pakai salib. Dia sebut dalam ni lah. Contoh dia kata mislus salib. Contoh salib, pakai salib. Tu tak boleh lah. Sekadar ucap tu okey. Ni kata Yusuf Al-Qaradawi begitu. Dia kata hatta dia kata terima hadiah daripada mereka pun tak salah. Ni Qaradawi kata tak salah juga kata Yusuf Al-Qaradawi begitu. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi dia komen balik pandangan Ibn Taymiyah. Dia sebut dalam kitab ni. Ana a'lamu anna ba'd al-fuqaha'i misla Syekh al-Islam Ibn Taymiyah qad shaddadu fi mas'alati a'yad al-musyrikin wa ahli al-kitab والمشاركة فيها وذلك في كتابه القيم اقتضاء صراط المستقيم
mukhalifati ahlil jahim. Dia kata aku tahu ada setengah fuqaha dia pandangan dia macam Ibn Taymiyah yang kata tak boleh ni. Ada dia kata. Cuma dia kata law asha Ibn Taymiyah ila zamanina. Kalaulah andai Ibn Taymiyah ni hidup pada zaman kita pada hari ni, dia kata wa ra'a hadza kullahu, dan dia melihat semua ini, ni apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni, kan? Contoh dia kata dalam ni wala yakhfa anna Syekhul Islam qad afta fi hadhihi al-qadiyah fi dawi ahwali zamanihi. Ibn Taymiyah awak keluar fatwa tu sebab keadaan konteks zaman dia. Dia tak cerita zaman kita, Kalau dia tengok law asyaradallahu fi zamanina, kalau dia hidup zaman kita sekarang, macam mana tashabukul ilaqati bainal nas ba'dihim ba'dan. Macam mana hubungan antara muslim dan non-muslim, taqarrubul alam hatta ghadan ka'annahu qaryan sughra. Dan begitu juga antara negara dan negara tu dekat umpama satu kampung je, kata Qaradawi. Ataupun keperluan dalam ta'amul antara muslim dan non-muslim. Dan orang Islam, izharul muslim bisurati rifqi lal unuf. Orang Islam perlu menampilkan sifat kasih sayang berbanding sifat keras. At-tafsir la tanfir, memberi khabar gembira berbanding memberi khabar ketakutan, kan? Jadi kata Qaradawi, law asha Ibn Taymiyah fi zamanina wa ra'a hadha kullahu li ghairi ra'yihi wallahu a'lam aw khaffifa min syaddatihi. Dia kata kalau Ibn Taymiyah hidup, dia tengok hidup, kalau sekiranya Ibn Taymiyah hidup pada zaman kita, sudah pasti, dan dia tengok pula apa yang berlaku, sudah pasti Ibn Taymiyah dia akan meringankan pandangan dia. Sudah pasti dia akan setujulah dengan pandangan mengatakan boleh. Ni kata Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab ni, Fatawa Ma'asarah, jilid yang ketiga, cerita dia begitu. Jadi di sini kita akan nampak sebenarnya dalam isu mengucapkan Merry Christmas ini, dia adalah perkara yang ijtihadi. Kita kena clear situ dulu. Tidak ada satu nas yang qat'i dilalah, zanni qat'iyatu dilalah yang terang mengatakan tak boleh, tak ada. Maka tertakluk pada penafsiran ulama 1, 2, 3 dan 4. Tadi ana ada tulis dalam ana punya fanpage berkenaan dengan Merry Christmas ini telah dihujah oleh ulama-ulama Azhar, dan ada seorang ulama yang cuba hujah juga, namanya Habib Ali Al-Jufri, ulama Yaman lah. Dia sufi tolak tepi. Kita tak tengok penghujaan dia. Ada orang bangkit, dia kata zaman Nabi Muhammad dah ada Kristian. Pada zaman Nabi, sahabat dah ada Kristian, tapi tak ada pula isu nak ucap Merry Christmas. Hujah yang dibawa oleh Al-Azhar, hujah yang dibawa oleh Habib Ali Al-Jufri, dia kata isunya adalah isu uruf, keperluan zaman. Zaman tu dengan zaman sekarang, keperluan dia tak sama. Zaman tu kalau tak ucap, dia tak jadi isu tentang orang nak pandang buruk pada Islam. Tak jadi isu. Zaman tu orang Islam tak ucap pada mereka, mereka pun tak ucap pada kita. Jadi zaman tu zaman ketat. Jadi dia tak timbul isu macam mana kita nak perlu tu tak ada, keperluan untuk mengucap tu tak ada. Kan? Kita pun tahu ada kaedah dalam fiqh, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Dalam beberapa ketika dan keadaan, kadang-kadang keperluan itu boleh pergi pada darurat pula, kemestian pula. Jadi satu benda mesti pula, kan? Zaman tu keperluan tak ada, zaman sekarang ada keperluan. Keperluan ni mudah faham macam ni, simple je. Kalau kita cek zaman dulu dengan zaman sekarang, keperluan ada internet, rasa tak sama. Zaman dulu tak ada internet tak apa, tapi sekarang kalau tak ada internet, ekonomi pun jam. Jadi keperluan zaman tak sama. Begitu juga dalam isu melibatkan pada sosial masyarakat. Sosial masyarakat dahulu dengan sosial masyarakat pada hari ini dia tak sama. Sosial masyarakat pada zaman Nabi Muhammad, dalam isu ucap Merry Christmas apa ni tak jadi isu pun. Tetapi bila mari zaman sekarang, dia jadi satu benda yang perlu didebatkan. Kalau tak, nanti nak menzahirkan kebaikan agama Islam itu je susah. Akhir sekali orang akan nampak Islam ni agama yang kencing-gadung orang, kan? Jadi atas alasan uruf itu menyebabkan pada zaman dulu, pada zaman Nabi tak timbul isu pun menyebut. Era salaf tak timbul isu nak sebut, tapi zaman sekarang jadi isu. Sebab apa? Sebab uruf zaman dulu dengan uruf zaman sekarang dah tak sama. Begitu. Itulah lebih kurang yang anda boleh kongsi pada malam ni. Panjang juga ni. Sejam anda kupas dah. Mungkin ada soalan pertanyaan, anda akan cuba jawablah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, Ibn Taymiyah dia quote tafsiran daripada Dhahhak. Ad-Dhahhak yang menafsirkan
qauluz zur itu sebagai a'yadul kuffar, a'yadul musyrikin. Sebenarnya dia kod dia kod, lepas tu disimpulkan. Dia mari Quran. Tafsiran ayat tu Dhahak kata. Kan? Ayat kedua Dhahak kata. Dia ambil kod daripada Dhahak lah. Dia kod juga daripada Al-Mujahid. Tapi banyak daripada Dhahak. Lepas tu dia kod, banyak dia kod, dia pun simpulkan. Haram. Tu asal komentar daripada Ibnu Taimiyah. Allahuakbar. Kelebihan soal Qaradawi ni, dia berjalan satu. Yang kedua, soal Qaradawi tu sendiri tu, dia memang sifat dia damai. Dia ni progresif sebenarnya. Qaradawi. Bayangkan tahun 80-an, tahun 90-an, dia dah ada pandangan-pandangan yang ganjil daripada orang lain. Antaranya dia, zaman tu orang duk kata lagi perempuan tak boleh jadi pemimpin. Tapi dalam buku dia, fi fiqh daulah, dia memfatwakan melantik orang perempuan sebagai pemimpin boleh. Dalam kitab fiqh daulah. Kita ni buat usrah fiqh daulah, tapi baca yang depan, yang belakang tak baca. Tu susah kita tu. Orang gerakan Islam ni, masalah dia, antara kitab dia dalam dalam usrah dia adalah fiqh daulah. Tapi tak pernah habis baca. Baca daripada depan ni, yang belakang tak baca. Padahal fatwa-fatwa yang ganas-ganas hebat-hebat tu, kat belakang tu. Depan tu buat mukadimah baru kan. Inilah masalah kita ni, baca kitab tak pernah habis. Tu susah tu kan. Jadi dia ada komen pandangan dia. Dan anda rasa anda punya pandangan peribadi anda, Qaradawi ni dia terpengaruh dengan cara guru-guru dia. Contoh macam guru dia nama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ni memang dia tak lain orang. Dia rasa ada ijtihad aku kata ni pandangan aku. Dan dia tolak pandangan orang. Dia tak ada masalah macam tu kan. Contoh macam hadis yang tentang macam mana hadis tu? Nabi Muhammad ada kata orang kafir dengan orang Islam dengan orang kafir kalau berbunuh-bunuhan, makanya kalau contohlah orang Islam bunuh Islam, maka dikenakan hukum bunuh balas. Tetapi kalau sekiranya orang Islam membunuh orang kafir, apakah dikenakan hukum bunuh balas? Tak, tidak dikenakan. Kalau sekiranya orang kafir bunuh orang Islam, orang kafir tu dikenakan hukuman bunuh balas. Kan? Ada hadis yang tak ingat matan Arab dia. Hadis tu Syekh Al-Ghazali kata aku tolak hadis ni. Hadis ni pada dia palsu. Kenapa palsu? Sebab bercanggah dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala kata hukuman qisas itu disebut secara umum tanpa ditaksiskan. Nampak? Maksudnya dia memang beranilah. Syekh Muhammad Al-Ghazali guru pada Yusuf Al-Qaradawi. Lepas tu guru dia yang lain nama Imam Abu Zuhrah. Muhammad Abu Zuhrah yang keluar fatwa berkenaan dengan dapatan dia berkenaan dengan hukuman rejam kan. Tu berani. Jadi disebabkan guru-guru dia tu berani, maka tak pelik. Yusuf Al-Qaradawi ni dia pun ada pandangan yang berani, yang berbeza dengan orang sebelum zaman dia. Ana rasa itulah yang ana cuba nak faham lah berkenaan dengan watak Yusuf Al-Qaradawi. Wallahualam. Dia bukan isu perlu berkelana dulu ataupun tidak. Tapi kalau kita berkelana, kita berjalan banyak negara, cara kita fikir tak sama. Orang yang belajar dekat negara yang sama-sama Islam belaka, dia tak sama macam orang duduk belajar di negara yang hari-hari jumpa orang kafir. Lain. Cara fikir dia lain. Tak payah pergi jauh. Dr. Mazhar cukup. Sebelum pergi Oxford dengan selepas pergi Oxford, dah lain dah pandangan agama dia. Sebab apa? Bergaul. Cara dia bergaul. Begitu. Wallahualam. Alah. Apa dia mu ni? Tindakan JAKIM melarang kedai restoran mempunyai sijil halal dari mempamerkan produk jualan yang melibatkan perayaan. Viral. Ya, benda ni tak ada nas. Okeylah kita kata jual kek. Kek tu ada tulisan ucapan berkenaan dengan perayaan agama orang. Kita tak boleh pamerkan keluar. Kalau kita merintah dalam negara, kalau macam tu, kita nak bagi orang agama lain mengamalkan agama dia secara bebas pun tak boleh. Kita negara orang Islam, kita merintah. Sekarang ni isu timbul, tai pusam. Berarak ramai-ramai kat Batu Cave tu. Itu menampilkan perayaan agama dia. Persoalannya, boleh ke tak? Satu persoalan. Haram, kita kata haram. Lepas tu kenapa kerajaan JAKIM tak buat statement? Itu isu dia. Kan? Jadi, anda rasa jangan sempitkan sudut pandang orang terhadap agama. Tu je. Nak kupas panjang tu anda kena tengok balik lah. Gitu.
Nah, tu pun satu persoalan, Master. Adakah Kristian pada zaman Nabi sambut Christmas? Kalau tak ada, kenapa Omar ada riwayat yang cerita tentang A'yadul Kufar? Dia ada perayaan pada zaman tu gitu. Dia ada je, kot anda dah sebut beberapa statement-statement Sayyidina Omar yang melibatkan perayaan agama orang. Berlaku begitu. Allahu a'lam. Tahu macam mana nak elak pada politik. Buang orang politik selesai lah kot. Tapi orang politik tidak boleh dibuang, sentiasa ada kan. Nak kata macam mana? Wallahualam. Anda dah kupas sebelum ni berkenaan dengan kod Bible. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ambil beberapa perkataan dalam Taurat lah pada masa tu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW bagi tahu pada Umar, "Amutahawwikuna antum kama tahawwakuna al-yahuda wan nasara." Apakah kau ragu-ragu dengan apa yang telah aku sampaikan seperti mana ragu-ragunya orang Yahudi dan Nasrani? Nabi Muhammad dah tanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Nabi sallam, Umar, kalau sekiranya Musa alaihissalam, lau kana Musa hayyan, kalau sekiranya Musa alaihissalam tu hidup, tidak ada ruang kepadanya kecuali dia kena ikut aku juga. Maksudnya, kalau kita tengok daripada hadis itu, kelihatannya tidak membenarkan Umar membaca Taurat. Kita pun nak baca Taurat. Tak boleh lah kalau kita faham literal lah. Cuma bila kita cek, contoh dalam Al-Muwafaqat, Al-Imam Musyatibi, dia ada sebut satu perkataan Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, tamassaku bidiwani syi'arikum fil jahiliyatikum fa innahu tu'awinu fi tafsiri kitabikum. Umar pernah kata, dia kata berpeganglah kamu dengan syair-syair jahiliyah yang ada dalam berpegang teguhlah kamu dengan syair-syair kamu yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah di kalangan kamu. Kerana memahami syair-syair mereka itu membantu untuk kamu memahami Al-Quran kamu. Maksudnya nak faham syair jahiliyah lah kapil kan. Tak apa kalau nampak lah. Jadi Taurat, baca Taurat. Satu lagi kita ambil belajar kitab-kitab kapil, boleh. Satu kata tak boleh, satu kata boleh. Kita gabung dua perkara. Maka di situ tu ulama-ulama Islam simpulkan. Anda pernah bahas panjang sebelum ni. Kalau tengok live Facebook anda sebelum-sebelumnya, anda pernah cerita dah. Tak apalah. Jadi disimpulkan, jika kita membaca itu untuk kita mengamalkan tu tak boleh. Jika kita membaca itu untuk kita nak berhujah dengan mereka, itu boleh. Sebab itulah bila kita baca dalam banyak kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir kadang-kadang dia syarah beberapa ayat Quran, dia bandingkan dengan riwayat-riwayat Taurat. Berlaku ada. Tahir Ibn Ashur pun dia ada kod beberapa riwayat Taurat untuk membandingkan di antara ayat Taurat dengan Al-Quran. Jadi dia orang bandingkan, itu bukan nak suruh pakai, nak bandingkan ini yang benar, yang tak benar. Nampak? Yang tu tak apa gitu. Wallahu a'lam. Ibn Taymiyah ni, dia zaman Tatar, dia terlibat perang. Peperangan antara Islam dan Kristian ni kuat masa tu. Jadi tak pelik lah dia boleh tulis kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Konteks zaman dia tu ketat antara Muslim dan Kristian. Wallahu a'lam. Di Mesir banyak ortodok. Okey, habis lah. Tak ada soalan dah. Ada soalan lagi tak? Okey, ada soalan, tanya tak? Sila. Okey, kalau tak ada cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.